كونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. Situ. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Dan Fir'aun berkata, wahai orang-orangku, wahai orang-orangku, mana wahai al-mala', maknanya dia punya apa, ketua-ketua dia lah, orang-orang yang berjawatan, menteri-menteri dia dan seumpamanya. Aku tidak mengetahui ada bagi kamu Tuhan yang lain daripadaku. Ini tak asal-asalnya. Dia kata bagi pembesar-pembesar dia lah, bahawasanya apa, tak ada Tuhan aku saja, dia kata. Mengaku dia Tuhan. Ini semua kerja gila yang dilakukan oleh Fir'aun. Oleh itu wahai Haman, ni menteri apa ni, kewangan dia. Dia kata, bakarlah untukku bata-bata tanah tu, serta benalah untukku bangunan yang tinggi. Dia buat, maknanya bangunan tinggi daripada batu batan, tanah tu lah. Kita batu tela tu. Apa tujuan dia nak buat binaan bangunan tinggi? Supaya aku naik melihat Tuhan Musa. Ini gila dia. Dia ingat Tuhan duduk atas ni. Tanya Wahabi, Tuhan duduk atas ke bawah? Jadi maknanya apa? Dia nak cari Allah Subhanahu Wa Taala pakai tangga bangunan dia. Ini semua kerja-kerja golongan yang dikatakan golongan juhala yang tak kenal Tuhan. Lepas tu dia mengaku dia Tuhan. Supaya aku naik melihat Tuhan Musa, mana yang dikatakan itu. Ya, Tuhan aku nak tengok, dia kata. Dan sesungguhnya aku percaya adalah Musa dari orang-orang yang berdusta. Ya, dia mempunyai keyakinan yang kemas bahawanya Nabi Musa ni dia kata orang yang dusta. Ini dia antara apa? Kedegilan Fir'aun laknatullah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia membesarkan diri. Itu punca dia lah. Membesarkan diri, dia akan tolak kebenaran. Lepas tu dia carilah helah dia macam-macam. Dan juga berlaku sombong, takabur. Berlaku sombong, takburlah. Takbur. Dia bukan takbur, takabur. Man batar al-haq. Mereka yang menolak kebenaran. Merasa dia hebat, merasa dia besar. Itu dia panggil golongan mutakabbirin. Siapa ketua dia? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba dia enggan, tak mau sujud pada Adam AS. Wastakbara, dan dia membesarkan akan diri. Nyatakan dia lebih hebat. Subuh sini juga lah dia rasa dia hebat. Dia tak kenal Tuhan satu hal. Ni jahil apa dia panggil ni? Ni jahil murah kap. Kalau jahil basit, jahil selapir, dia tahu yang dia tu tak tahu.
Kalau jahil murakkab ni, dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Dengan baru dia rasa, dia tahu. Dia rasa dia tahu, dia perasan dia tahu. Rupanya dia tak tahu. Dan dia tak sedar yang dia tu tak tahu. Dia tak sedar yang dia tu jahil. Kalau dia sedar dia jahil, dia mengaku itu jahil basit. Zahir selapis. Hani zahir murakkab, dia bersusun. Tu. Kalau murakkabun mufidu bil wadi'i, tak apa. Dia tak ada apa. Atau dia faham ni. Ini dipanggil kejahilan yang berlapis. Yang macam ni yang berat. Dia jahil, kemudian dia tak tahu yang dia tu dia jahil. Dengan baru dia rasa dia betul. Dia mengetahui. Ini Fir'aun yang perangai. Lepas tu jadi kes besar sampai dia nak mengaku dia pula Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia kan. Jadi suruh orang bawahan dia tadi buat binaan daripada batu batan untuk dia naik nak tengok Tuhan Musa, dia kata. Ini semua kerja-kerja gila Fir'aun. Dan berlakulah sombong takabur Fir'aun itu dan tenteranya di negeri itu dengan tiada alasan yang benar, dan mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini di antara fakta yang menyebabkan golongan sesat. Golongan itu tidak beriman. Jadi maknanya duduk dalam kejahilan, kebingungan dan masalah ketuhanan. Punca apa tu? Dia tidak beriman ada ni yaumul ba'as, hari kebangkitan. Dah mati habis cerita dia. Jadi antara sebab tu disuruh kita ni sentiasa beringat untuk kembali menghadap Allah Ta'ala besok dengan membawa bekal amal yang soleh. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah manusia itu menyangka bahawasanya telah jadikan dia percuma, tak ada tanggungjawab, peri-peri ikut suka dia? Tidak. Dan akan dia menyangka bahawa dia tidak akan balik? Tidak, dia akan balik. Kita ditempak ke dunia, ada tanggungjawab, dan kita akan balik menghadap Allah Ta'ala. Adapun ni benda macam ni, pegangan akidah yang betul begini tak ada dalam kepala Fir'aun. Dia rasa apa, dia tak akan balik. Tak ada mati-mati habis cerita itu. Tak tahu dah mati lagi banyak cerita. Dan sebab itulah kami mengepungnya bersama-sama tenteranya, serta kami humbankan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang zalim. Kesombongan dia dibenam dalam laut. Habis mati tergapung dengan bangkai yang timbul dapat disaksikan oleh mata-mata manusia yang mendengar dengan telinga mereka akan dakwaan ketuhanan dia. Nak tergapung jadi bangkai. Tuan matikan secara hina. Tak ada kata mati tak tahu mana pergi ke, ada hilang ke tak. Orang tengok dengan kehinaan. Itu balasan orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka ketua-ketua dalam kesesatan yang mengajak ke neraka dengan kekufuran, dan pada hari kiamat pula mereka tidak mendapat sebarang pertolongan. Ya, tak jadikan mereka ja'alnahum a'immah, tapi kerja dia apa? Yad'una ilan nar, memanggil manusia ke arah neraka. Iaitu mensyirikkan Allah Ta'ala dengan siapa? Dengan dia sendiri. Itu sembah dia. Dan kami iringi mereka dengan laknat di dunia ini, dan pada hari kiamat pula mereka dari orang-orang yang tersingkir dari rahmat kami dengan sehina-hinanya. Tafsirnya, ayat-ayat ini menceritakan tentang Fir'aun yang kafir, zalim terhadap rakyatnya. Dia sendiri kufur dengan Allah Ta'ala. Kemudian memakai sifat yang paling keji, iaitu kezaliman, dengan mengingkari kenabian Nabi Musa alaihissalam dan mendustakannya dengan berkata kepada mereka, wahai rakyatku, aku tidak mengetahui dan mengenal Tuhan selain aku. Wah. Ya, setahu aku lah, dia kata, bahawa tak ada Tuhan, aku je dia. Ni apa ni, bila melampau sakit, tak ada apa, tak ada semundak atau alamu kan dia, macam tu lah kan.
Ada satu kampung tu kan, orang tua tu, dia di fungsi masjid, suka bercakap dekat masjid. Yang antara cakap dia kata, macam atuk ni tak pernah sakit ini. Orang bercakap yang tak pernah sakit ni Fir'aun tu. Ada juga demam-demam itu. Dia dengar Fir'aun tu peranjat. Tu. Jadi Fir'aun tu macam tu lah. Dia rasa dia apa nak dia dapat sakit susah. Tak ada orang ikut dia. Dia mula naik kepala. Naklah dia mengaku di Tuhan. Sebab tu kesusahan, ujian, bala adalah nikmat besar. Sebab dia lebih menerangkan bagi kita sifat kehambaan kita. Kita akan rasa kita hina, kita akan rasa kita lemah, dhaif. Dia nak semua dapat. Apa dia rancang semua ikut, apa dia arah semua orang turut. Akhirnya keluarlah perkataan yang paling sesat, mengaku ketuhanan. Sedangkan ketuhanan adalah tunggal milik Allah Ta'ala saja. La ilaha illallah. Tiada ilah. Ilah itu mana ketuhanan. Tak ada sifat ketuhanan, jawatan ketuhanan, tak ada siapa milik, melainkan Allah Ta'ala saja. Dia tunggal dalam ketuhanan. Dan aku telah memerintah kepada wazirku untuk membangunkan gedung yang tinggi, untuk aku melihat Tuhan Nabi Musa AS, dan aku yakin bahawa dia adalah seorang yang berdusta dan mengaku bahawa selain aku ada Tuhan yang lain, dan menyeru kepada kamu supaya mengikuti dan menyembah Tuhannya itu. Dia mula mengepek. Bila pakai akal gitulah. Dia kata kalau nampak Tuhan-Tuhan kan ada. Ni tak ada. Tuhan apa tak ada. Kan? Kau kata Tuhan kamu, mana Tuhan? Tengok, aku nak tengok. Satu budak Hindu ni dia berdebat, budak kita dia bahas. Dia bukan tahu pun kan. Budak segegah dia tu melopong tu. Dia kata kalau kata lu punya Tuhan ada mana? Tak ada nampak. Kita punya nampak. Budak tu tanya, tiap-tiap benda tak ada memang tak nampak. Tapi tiap-tiap benda ada tak semesti nampak. Oh, betul kah? Lu pergi pegang kabel tu, elektrik tu banyak. Oh, yo mana boleh mati macam tu. Ada. Ada tak? Ada. Bahkan kalau kita lihat bahawasanya kedudukan benda yang tak nampak ni, dia menguasai benda nampak. Mentol ni nyala kan, nampak. Kipas nampak kan, nampak. Dia bergerak sebab apa? Dikawal oleh orang benda yang tak nampak. Apa dia? Karen nampak. Benda tak nampak mengawali benda yang nampak. Lagi hebat. Benda tak nampak, dia kawal. Roh kita nampak? Tak. Jasad kita nampak, tapi jasad kita dikawal oleh apa? Roh keluar, jasad habis kan. Benda yang tak nampak ni lebih hebat dari yang nampak. Last sekali paling besar apa? Allah Ta'ala. Kita tak nampak, yang nampak ni kita kan. Kita dikawal. Semua khalaik yang nampak dikawal oleh zat yang maha sempurna, yang mata tak diizinkan melihat waktu dunia. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat yang tersebut, maka Fir'aun menyombongkan dirinya dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang patut disembah. Dia banyak raja-raja dulu, raja-raja gila. Fir'aun antaranya. Siapa lagi? Namrud. Semua yang mengaku Tuhan. Dia paksa rakyat sujud menonggeng dekat dia. Dia paksa rakyat semua sujud menyembah dia. Itu cara zahir. Kalau raja-raja kemudian hari zaman pula, dia mengaku begitu juga. Dia tak mengaku mulut je. Tapi perangai dia dipaksa orang supaya lari daripada agama Allah. Membelakangkan perintah Allah. Ikut perintah dia. Arahan dia bertentang dengan kehendak Allah. Ikut dia kata. Semua dia nak jadi macam tu lah kepala dia. Dia nak jadi macam tu. Pada zaman Rasulullah SAW dalam satu peperangan, apabila kepala Abu Jahal diangkat dalam peperangan kan putus. Lalu Rasulullah pun pegang kepada baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditakbirkan. Tuhan zaman ahzab wa'dah. Sadaqah wa'dah.
wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzab. Perang Ahzab, hancurkan tentera. Apa Rasulullah sebut lepas tu? Haza ra'sul fir'aun hazihil ummah. Ini kepala Fir'aun umatku ini. Jadi maknanya apa? Tiap-tiap zaman ada Fir'aun. Fir'aun apa mana? Orang yang melawan agama Allah tu Fir'aun. Zaman Rasulullah tu Abu Jahal, Tan Sri Abu Jahal, Datuk Seri Abu Lahab. Atau semua yang mengarut menentang ajaran Islam yang dibawa oleh wakil Allah Ta'ala, Rasul yang paling mulia Rasulullah SAW. Maka bila kepala dia dipenggal dalam satu peperangan, Rasulullah SAW yang angkat kepala ini. Haza ra'su Fir'aun hazihil ummah. Ya, ini kepala Fir'aun umatku ini. Kepala Fir'aun. Orang Melayu tak sebut Fir'aun, kata apa? Orang Melayu Peraun ni. Ini Peraun ni. Kepala Peraun, kepala Fir'aun. Sehingga jadikan satu apa? Pepatah kita. Bila jahat dia orang sandar kat dia. Kau ni jahat macam Fir'aun. Teruk tak teruk. Tapi ada orang dulu kata dia mengaku dia Fir'aun pula. Wah. Fir'aun ke Fir'aun dia kata kan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, itu maksudnya maka Fir'aun menyombongkan diri dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang patut disembah, mengingkari dan mendustakan Nabi Musa AS dan adanya hari akhirat. Ini semua para-para orang ini. Dia punya jenayah-jenayah besar, menolak Allah Ta'ala dan utusannya. Samping itu dia membiarkan kaumnya dan bala tenteranya melakukan penindasan dan kekejaman terhadap penduduknya. Memang perangai dia itulah. Sebab orang bila tak kenal Tuhan, dia tak kenal dosa pahala. Balasan akhirat tak ada dalam kepala dia. Ya, jadi dia buat apa yang dia nak. Itu buat zikrul akhirat benda penting. Ingatkan akhirat benda penting. Dia nak buat, kita besok boleh jawab dah ni. Tak boleh, jangan lah. Maknanya. Ya. Sebab apa saja yang nak buat, kena tengok. Za'arata amtaf ala amran fatadabbar akibatah. Wa inkana khairan famdi. Wa inkana syarran fantai. Bila kamu nak buat satu urusan, satu kerja buat, satu perancangan, fatadabbar akibatah. Sila perhati apa kesan dia, resiko dia di yaumin mahsyar besok. Makna di akhirat. Wa in kana khairan, kalau baik famdi teruskan. In kana syarran, kalau tak baik fantahi, sila berhenti. Mana kesan dia besar di sana besok. Jadi oleh kerana tu dalam kepala Fir'aun ni tak beriman, benda-benda ni tak ada, sebab tu dia menjadi jahat. Di samping itu dia membiarkan kaumnya dan bala tenteranya melakukan penindasan dan kekejaman terhadap penduduknya. Ya. Pemerintahan yang seumpama ni kalau ada sampai akhir zaman, ada peran cara Fir'aun jaga. Dia tak mengira ke rakyat, dia kira dia je. Ya. Dia nak bergebuk jadi ke, nak ambil kuasa, melayan kendak nafsu ni. Maka atas segala perbuatan itu Allah Ta'ala telah memberikan hukuman dengan melemparkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam laut habis. Dia belah, tak nak belah laut dengan tongkat ni. Terbelah laut berarti memberi ruang perjalanan ya Rasul yang dilantik oleh Ta'ala, buka. Ini manusia ada akal tak kerti buka ruang untuk menerima dalam perjalanan hidup dia akan perintah Allah Ta'ala. Dia tutup jalan Islam dalam hidup dia, dia tutup. Dia buka jalan jahiliah. Ini laut kerti buka. Masuk Fir'aun dikatuk. Semua ikut arahan Allah Ta'ala. Matilah ia dengan cara yang amat hina. Terapunglah bangkai ini tadi. Hilanglah taiku dia. Sedangkan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam gulungan orang-orang yang terlaknat, yang dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah cerita yang diabadikan oleh Quran menjadi pengajaran kepada kita supaya kita bersifat dengan sifat tawaduk, merendahkan diri dan taat kepada perintah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Ini banyak ni. Setengah daripada alamatus sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Ini dia. Jantan dah rupa betina, betina dah rupa jantan. Kan? Ni.
Dulu masa kecil-kecil kita tak nampak macam mana rupa. Sekarang dah nampak. Bahkan kalau berjalan belakang kita kenal, ni jantan ke betina ni. Dengan style pakaian dia, ya. Ini semua orang yang dilaknat oleh Allah Taala. Di dalam hadis ini Nabi memberi maknanya penerangan dan pendedahan secara umum. La'ana, Allah Taala laknat. Siapa dia? Al-mutasyabbihin, orang yang menyerupai. Minar rijal, dia serupa dengan apa? Bin nisa. Dia laki-laki. Dia pakai macam perempuan, anting-anting dia pakai macam-macam, kan? Allah. Mana baginda melaknat orang laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan orang perempuan yang menyerupai kaum lelaki. Ya, sebab itu diharamkan kita pakai pakaian yang khusus bagi perempuan dengan kelembutan perempuan. Apa dia? Emas. Lagi sutera. Itu benda-benda lembut. Lepas tu Rasulullah pegang emas, Rasulullah pegang sutera. Rasulullah angkat hazani haramani ala zukur ummati. Ni dua benda ni, emas dengan sutera ni haram atas lelaki umat. Perempuan tak apa. Ya. Lepas tu bila perempuan, lelaki dia pakai sutera, kan? Ada rupa apa? Lelaki rupa maknya. Dengan gantai dengan apa dah macam beruk. Dah tak ada rupa lelaki dah. Itu makna masing-masing ada cara pakaian khas. Laki gaya lelaki, perempuan cara perempuan. Allah. Buat ini dilaknat, laknat. Jadi semua lafaz hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebahagian di antaranya dalam riwayat kedua kitab ini dan sebahagian lagi ada dalam riwayat salah satu dia. Ada riwayat yang ittifaq Bukhari Muslim, ada yang Bukhari saja, ada yang Muslim sahaja. Jadi kata Imam An-Nawawi dipaparkan di sini tanpa menyebutkan jalur sanadnya agar lebih ringkas. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Jabir, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW melihat seekor kaldai. Ya, ekor kaldai yang diberi cap di wajah dia. Kat muka tu dicap. Macam orang pakai tatu lah kan. Allah. Dia tak tempat ni nak cap kan ke muka kaldai tu. Dicapnya jadi menyebabkan apa tu? Sakitlah kawan tu kan. Jadi syarat tak bagi. Kemudian baginda SAW bersabda, la'anallahu alladhi wasamah. Semoga Allah melaknat orang yang telah memberikan cap ni. Wasam. Wasam tu apa? Macam tatu kan. Cuma kalau orang masuk Islam kan, dia dulu masa kafir dia pakai tatu. Apa hukum dia? Wajib kena buang. Sebab kalau dia tak buang, air sembahyang atau air mandi hadas takkan rata. Dia jadi hail. Benda yang mendinding. Maka dia kena buang. Bila dia buang, selama boleh. Dia kikir boleh dah. Ni tak boleh kikir dah. Melainkan kena tori. Sampai peringkat tu dimaafkan lah. Ya, kalau sampai peringkat, tak hilang. Kecuali dia kena koyak kulit ni. Ketika tu syarat maafkan. Ya, sebab benda mudarat disuruh kita elak. Ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan cempakkan diri kamu dalam kebinasaan. Dalam hadis Nabi kata apa? Ad-darar yuzan. Dalam hadis Nabi kata la darar wala dirar. Jangan buat mudarat pada diri kamu dan jangan buat mudarat kepada orang lain. Maka daripada hadis ni dibuat kaedah fiqh, ad-darar yuzalu. Semua mudarat hendaklah dihapuskan. Dia kalau sampai peringkat dia nak buang wasam, ya tatu tu sampai peringkat mudarat berdarah pun ada tak payah. Syarat maafkan. Kan? Dulu kepala gangster kan. Depan sini apa tuan? Jengking, belakang buaya, tepi babi. Macam gambar kan. Waktu tu kalau tengok dia orang cocok macam-macam kan. Waktu badan dicok tatu. Sakit kadang buat cocok ke jarum. Nak masuk ke warna tu. Nak sebati. Jadi maknanya sampai peringkat tu kalau selagi boleh buang dibuanglah. Tapi kalau tak boleh sampai mudarat itu syarat maafkan. Habis. Jadi sini la'anallahu. Nabi menyatakan Allah Taala laknat.
allazina wasamah. Dan satu lagi hadis Rasulullah, kami riwayatkan kata Imam An-Nawawi dalam kitab As-Sahihain, dua sahih mana Bukhari Muslim. Paling kuat hujah selepas Quran ialah hadis ittifaq sepakat Bukhari Muslim. Kemudian Bukhari saja, kemudian Muslim saja. Bahawa Ibnu Umar radhiyallahu an berjalan melalui dua orang pemuda dari suku Quraisy, meletakkan seekor burung sebagai sasaran panah. Ini kerja lagi. Semua zalim. Ya, orang panggil apa tu? Target, kan? Kita buat bulatan panah kat tengah. Ni dak dia letaknya burung, ada tembak. Bawa panah. Terjungkit burung. Itu menyaksa binatang. Jadikan sasaran panah dia. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang melakukannya. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruh gharada. Semoga Allah Ta'ala melaknat, la'anallahu man melaknat Allah Ta'ala orang yang menjadikan satu yang memiliki roh, mana benda bernyawa, sebagai sasaran tembak. Orang tu hidup kan, ada tembak ni kawan tu. Adapun tembak tujuan dia nak makan, memburu tu lain, kan? Bahkan ada tajuk dalam fiqh kita pun ada. Sampai anjing pun boleh digunakan, ya, kalbun muallamah, kan? Anjing kita nak tangkap, memburu pakai anjing dengan syarat-syarat dia lah. Syarat anjing tu makan ajar, jangan anjing buang ajar. Sebab dia kena test, minggu 2 minggu kena test, kan? Di antara contoh dia, suruh dia lagi kejar. Dia pergi kejar. Dia tengok kejar laju nak dapat, kita kena stop, dia stop. Kalau kata ke stop, dia terekam juga kali. Kemudian dalil menunjukkan ditangkap untuk tuan dia. Hasil didikan dia tangkap, lepas tu dibawa kat tuan dia. Kalau ditangkap, dia paraik separuh, waktu tu tak boleh. Angkat separuh, anak separuh. Kan, dia makan habis separuh, dia bagi tuan dia separuh, kan? Jawab dia, tak boleh dibangkai. Ditangkap memang untuk tuan dia. Itu sampai tu dibenarkan untuk kita mengambil manfaat. Ya. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Mana Allah Ta'ala lah allazi khalaqa lakum. Allah Ta'ala jadikan bagi kamu, lakum, lam lil manfaat. Mana semua manfaat apa bentuk atas dunia ni yang diizinkan Allah kita boleh ambil. Ya. Termasuklah haiwan, pemburuan kita boleh. Cuma ikhtilaf ulama pada masalah cara dia. Kalau pakai senapang tu Imam Malik tak apa. Kalau Imam Syafi'i tahu dia benda tajam. Jadi kena tembak tempat lain dululah. Benda besar, kijang, tembak kaki dia dulu. Tak boleh lari ke apa, sembelih lah. Tapi mazhab Imam Malik tak apa. Ya dia kira bab tu je lah. Walhasil pemburuan tu diharuskan. Penyiksaan tak boleh. Tu nak makan tak apa. Yang ni seksa kawan, dia tak nak makan. Letak kawan tu tembak. Jadi mendapat kutukan Allah Ta'ala laknat. Kemudian melaknat seorang Muslim haram hukumnya menurut kesepakatan semua kaum muslimin di kalangan ulama, sama sepakat. Namun boleh melaknat orang-orang yang memiliki sifat-sifat tercela. Seperti misal jika anda katakan semoga Allah melaknat orang-orang yang zalim. Ini secara umum. Ya. Atau semoga Allah melaknat orang-orang kafir. La'anallah, ya, alal kafirin. Atau semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Atau semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang fasik. Semoga Allah Ta'ala melaknat para tukang gambar dan sebagainya lah. Mana orang-orang yang telah dilaknat tak apa kita sebut, ya, sebagai memberi khabar. Itu di antara apa? Perkara yang berhubung dengan itu. Kemudian sedangkan melaknat orang tertentu yang memiliki sifat-sifat kemaksiatan seperti seorang Yahudi atau Nasrani atau zalim atau penzina atau pelukis, mana barang yang bernyawa atau pencuri ataupun pemakan riba, maka secara zahir hadis tidaklah haram. Ikut sini. Imam Ghazali berpendapat akan keharamannya kecuali pada orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Haman, atau semua yang dah jelas lah. Ya. Dan beliau Imam Ghazali menyatakan ini kerana laknat adalah menjauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Ya, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir hayat seorang fasik atau kafir tadi.
Ya, sedangkan orang-orang tertentu yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, maka hal ini berarti baginda tahu bahawa kematian yang pasti ya di atas kekafiran. Adapun orang sebab tarik Imam Ghazali punya cara, kalau nampak orang kafir pun kita doakan. Nampak dia orang kafir, kita doa, ya Allah berilah petunjuk agar dia masuk Islam atau masuknya. Ya, ada sebab di ujung kita tak tahu. Adapun kalau ada nas kan macam Abu Jahal Lahab ni memang dah ni ujung dia habis. Dan doa yang dekat yang berhubungan dengan laknat adalah mendoakan keburukan bagi seorang walaupun yang didoakan adalah orang yang zalim, seperti jika anda berkata sesungguhnya Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala tidak menyihatkan badannya. Dia orang zalim kan, hampir sakit jadi mati. Atau semoga Allah Ta'ala tidak menyelamatkannya, atau yang semakna dengan dia lah, pergi mati tadi dan sebagainya kan. Semua itu dicela. Demikian juga melaknat haiwan dan benda mati, semuanya adalah tercela. Lebih baik lafaz itu tidak digunakan. Ya, digunakan lafaz doa itu lebih baik. Lebih doa untuk apa? Doa untuk hidayat, petunjuk. Kalau doa pada orang zalim, jangan doa panjang umur pada dia, bagilah dia sihat. Kita tak kait dengan ibadat, dia buat sihat, dia buat maksiat, kita sanggung share sama dia. Ya, sebab doa kalau orang zalim kaitkan supaya dapat petunjuk. Kita doa ke dia untuk dapat hidayat, itu tak apa maknanya. Ya. Kemudian Abu Ja'far An-Nahas menceritakan, wallahu a'lam. Sadaqah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad wa mawlana wa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina raufur rahim wa musta'in wa tuqam ma'alim. Mata yang kesyukuran anwar muraqabah. Alhamdulillah. Sallallahu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Ya